Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back guys to my channel. Pada video kali ini aku nak ceritakan dengan korang satu kisah pembunuhan ahli keluarga dia disebabkan ada kekasih gelap. Okay? So, without further ado, let's roll. Kisah kali ini Bang Kodi nak ceritakan pasal pembunuhan kejam yang dilakukan oleh seorang lelaki terhadap isteri dan anak-anaknya sendiri guys. Kisah ni berlaku di Frederick, Colorado, US dan bermula pada 13 Ogos 2018 yang mana Shannon Watts iaitu mangsa atau isteri si pembunuh ni tak terima satu pun panggilan dan tak membalas satu pun mesej daripada kawan-kawan dia. Jadi diorang pun syak lah ada satu perkara yang berlaku. Selalunya guys, Shannon ni tak pernah tak jawab call atau mesej daripada kawan dia. Jadi, kawan dia pun buatlah aduan kepada pihak polis dan polis pun kontaklah suami mangsa ni iaitu Chris Watts. Bila dapat panggilan dari polis ni, Chris pun cepatlah balik daripada kerja masa tu dan diorang pun semua termasuklah kawan dia dan pihak polis juga sama-sama cari dalam rumah diorang. Tapi guys, Shannon dan dua anak dia iaitu Kalis dan juga Bella semuanya tak ada dekat rumah masa tu. Tapi yang peliknya guys, baju dan handphone semua ada je tinggal dekat rumah dia orang. Maksudnya handphone isteri dia dan anak-anak dia ada dekat rumah tu. Sebagai suspek utama, Chris disoal siasat dan dia cakap dia bangun dalam pukul 4 pagi pada 13 Ogos 2018 dan berbual dengan isterinya iaitu Shannon yang baru pulang dari outstation dalam pukul 2 pagi macam tu. Perbualan diorang masa tu berkaitan tentang perpisahan. Chris cakap walaupun perbualan tu agak emosional dan tegang yang mana diorang berdua menangis bersama tapi tak adalah sampai tahap bergaduh katanya dekat polis masa tu. Jadi Chris pun keluar pergi kerja dalam pukul 5.30 pagi dan konfirmkan yang anak-anak dan isterinya masih tengah tidur masa dia pergi ke kerja. Jadi, hari-hari selepas kejadian tu, Chris ni banyak mainkan watak seorang ayah dan suami yang kerisauan. Dalam temu bual dengan pemberita dekat depan rumah dia sendiri, dia merayu supaya isteri dan anak-anak dia pulang dalam keadaan selamat. Shannon hingga dikatakan tengah mengandung anak lelaki berusia 15 minggu yang dia nak menamakan sebagai Nico bila lahir nanti. Shannon ni juga guys mengidap penyakit lupus iaitu penyakit autoimun yang boleh menyerang tisu dan organ dalaman badan bila berlaku. 2 hari selepas berita kehilangan Shannon dan anak-anak dia ni tersebar, kekasih rahsia Chris ni iaitu Nicole Kessinger baru sedar yang Chris dah tipu dia tentang status dia guys. Chris pernah bagi tahu pada Nicole yang kononnya dia dalam proses perceraian dengan Shannon masa pada awal perkenalan diorang Nicole dan Chris ni lah. Jadi Nicole ni rasa tertipu sangat sampai tahap dia tak nak berhubung dengan Chris sehingga isteri dan anak-anak Chris ni dijumpai dulu. Nicole juga ada bagi tahu pemberita dari David Post yang dia sanggup buat apa saja asalkan isteri Chris yang sedang mengandung dan anak-anaknya dijumpai semula. Chris dan Nicole ni sebenarnya baru berkenalan dalam beberapa minggu je. Tapi kerisauan Nicole ni membuatkan dia pergi jumpa polis untuk bekerjasama dalam pencarian Shannon dan anak-anaknya. Jadi, bila polis tahu pasal hubungan sulit Chris ni, polis pun soal siasat Chris sekali lagi. Tapi Chris tak mengaku yang dia ada hubungan sulit. Jadi polis minta Chris buat ujian poligraf iaitu ujian yang pihak polis buat untuk mengesan pembohongan dan penipuan dalam penyataan orang yang disoal siasat. Dan Chris pun bersetuju untuk buat ujian tu pada 15 Ogos 2018 dan dia dikesan menipu bila dia ditanya sama ada dia tahu apa yang terjadi pada isteri dan anak-anak dia guys. Jadi kira Chris ni pun gagal lah dalam ujian poligraf tu. Dan beberapa jam selepas tu dia mengaku yang dia bunuh isteri dan anak-anak dia sendiri guys. Chris pada masa tu menangis-menangis lah dan buat pengakuan pada ayahnya terlebih dahulu dan kemudian pada polis penyiasat. Jadi apa yang telah terjadi sebenarnya dalam soal siasat yang dilakukan selepas pengakuan Chris? Chris bagi keterangan yang lebih terperinci tentang apa yang berlaku lepas kepulangan Shannon dari outstation tu.
Chris cakap masa tu yang dia dapat rasakan yang Shannon tahu dia ada hubungan sulit dengan Nicole. Chris bagi tahu yang selepas tu diorang berdua tertidur. Tapi Chris kejut Shannon selepas dia dah bersiap-siap untuk pergi kerja pada masa tu. Bila Shannon bangun, dia pusing, terlentang dan Chris ajak Shannon untuk berbincang. Shannon cakap yang Chris mungkin dah sakitkan anak diorang yang belum lahir lagi dan bagi tahu yang dia tahu Chris ada orang lain dan Shannon pun menangis. Jadi Chris tak mengaku pasal hubungan sulit dia dengan Nicole. Tapi dia bagi tahu Shannon yang dia tak rasa perkahwinan diorang akan bertahan lama. Jadi Chris pun cakap sendiri yang dia dah tak cintakan Shannon dan Shannon pun ugut takkan bagi Chris jumpa anak-anak dia lagi guys. Alright guys, inilah yang menyebabkan dia cekik isteri dia. Chris cakap yang isteri dia tak melawan balik ataupun menjerit, tapi Chris percaya yang Shannon tengah berdoa masa Chris bunuh dia tu. Chris rasa bunyi bising dari kejadian tu buat anak sulungnya Bella terjaga dari tidur dan datang ke bilik tidur ibu ayahnya sambil bawa kain selimut kesukaan dia. Bella pun tanya guys kepada Chris apa yang tak kena dengan ibunya. Chris cuma cakap yang ibunya tak berapa sihat. Chris kemudian membungkus mayat Shannon dengan cadar dalam keadaan mayat tertiarap. Jadi Bella ni pun menangis-nangis sambil tengok Chris heret mayat ibu dia ke tingkat bawah. Dan guys, Bella pun tanyalah Chris sekali lagi, kenapa dengan ibu dia? Chris bagi jawapan yang sama. Tapi dia tahu yang Bella ni pandai dan faham apa yang tengah berlaku masa tu. Bunyi Shannon diheret ke bawah tu dah buat anak keduanya iaitu Kelly pun terjaga juga guys. Atau nama panggilannya ialah Sisi pula terjaga dari tidur. Sisi baru bangun dari katil masa Chris dah letak mayat Shannon ni dekat bahagian kaki tempat duduk belakang truk dia, yang mana dia dah standby parking dekat belakang halaman rumah dia. Kemudian Chris ni dudukkan anak-anak dia dekat tempat duduk belakang tu juga dan letak tonggas dekat belakang truk tu dengan pemikiran nak bunuh diri pada asalnya. Bella sekali lagi tanya Chris yang ibu dia okey ke tak. Tapi kali ni Chris cakap dekat Bella yang ibunya akan okey. Disebabkan dia tak nak anak-anak dia nampak muka ibu diorang, dia letak plastik sampah dekat bahagian kepala dan kaki Shannon. Bella dengan Sisi ni masing-masing bawa selimut dan Sisi ni siap bawa anak patung anjing kesukaan dia. Kejap terlelap, kejap terjaga sepanjang perjalanan ke tapak Ardalco, sebuah syarikat petroleum di Amerika yang merupakan tempat kerja Chris. Chris cakap yang anak-anak dia saling berpelukan dalam keadaan mamai. Ada dalam satu masa tu guys, Bella bagi tahu Chris yang ada bau busuk. Menurut laporan guys, bau busuk yang menunjukkan bahawa masa dia cekik tu, isi perut Shannon terkeluar. Sampai je dekat tapak tu, Chris keluarkan mayat Shannon dari truk dan mengheret ke tempat yang dia rancang untuk tanam mayat Shannon. Dua-dua anak dia tanya apa yang dia buat, tapi dia tak ingatlah apa yang dia bagi tahu dekat anak dia masa tu. Lepas settle tu, Chris balik ke truk, ambil kain selimut New York Yankees berwarna biru yang dipegang oleh Sisi dan tutup kepala Sisi guna kain selimut tu. Dia cekik pula Sisi ni dekat tempat duduk belakang truk dia. Dan masa tu Bella duduk sebelah Sisi. Chris cakap dia tutup mulut dan hidung Sisi guna sebelah tangan kat bahagian luar kain selimut tu tadi. Dan sebelah tangan lagi guys, cekik leher Sisi dari bahagian depan. Bella yang melihat kejadian tak bercakap apa-apa. Chris bagi tahu polis penyiasat yang masa tu dia lakukan pembunuhan Sisi ni, dia tak fikir apa-apa pun. Sebab dia cakap kalau dia berfikir, sure dia tak buat semua benda ni. Lepas Sisi dah mati, dia bawa mayat Sisi ke salah satu tangki minyak dekat tempat kerja dia tu. Dia buka penutup tangki tu dan dia menjatuhkan Sisi ke dalam tangki dengan memasukkan kaki Sisi dulu. Kemudian Chris tutup balik tangki minyak tu dan balik ke truk sekali lagi. Bila Chris sampai je ke truk, Bella tanya Chris apa yang dah jadi dekat Sisi. Dan Bella tanya sama ada benda yang sama akan dilakukan pada dia. Chris bagi tahu pegawai penyiasat guys yang dia tak pasti jawapan apa yang dia bagi tahu dekat Bella masa Bella tanya tu. Tapi memang dia buat benda yang sama pada Bella. Bella jerit, "Daddy, no." Dan
itulah perkataan terakhir yang dikeluarkan dari mulut Bella. Chris bagi tahu yang Bella ada cuma melawan sebab Chris dengar Bella berdengkur sambil dia cuba untuk bernafas. Dengan cuba pusing kepala ke depan dan ke belakang dalam bungkusan selimut tu, hasil laporan bedah siasat ada menunjukkan yang Bella telah menggigit lidah sendiri beberapa kali semasa sedang melawan pegangan ayahnya. Selepas itu guys, Chris bawa mayat Bella ke tangki minyak yang kedua dekat tapak kerja dia tu dan jatuhkan Bella ke dalam tangki tu. Lepas dah buang mayat anak-anak dia, Chris pergi balik ke tempat dia tanam mayat Shannon dan menggunakan pecakar untuk bersihkan tempat-tempat berhampiran. Pecakar itu pula patah dan dia tinggalkan je pecakar tu dekat tepi tempat kejadian tu. Chris pun cakap guys, dia buang baju dan selimut anak-anak dia dekat tong sampah pembinaan yang ada dalam kawasan kejadian rumah dia masa dia on the way balik dari kerja. Jadi Chris mengaku bersalah atas semua tuduhan yang dijatuhkan ke atas dia, yang mana dia dihukum penjara seumur hidup tanpa peluang untuk parole, iaitu peluang untuk lepas. Disebabkan dia mengaku bersalah, dia terselamat dari hukuman mati. Chris mengaku yang dia tak pernah rasa marah sampai macam tu sekali, tapi dia rasa perasaan marah yang dia pendam dari awal perkahwinan sehingga ke hari kejadian tu membuatkan dia meletup sampai sanggup bunuh anak-anak dan isteri dia sendiri guys. Alright guys, itu saja cerita untuk kali ini, pembunuhan tragis yang dilakukan oleh seorang bapa sendiri yang membunuh isteri dan anak-anak dia disebabkan kekasih gelap. Alright guys, kalau korang suka dengan konten yang bercerita macam ni, please consider untuk tekan butang subscribe guys. Thanks guys for watching. Kita berjumpa lagi guys di next video.